Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, Allah Ta'ala pertemukan lagi kita pada hari ini, maka dapat lagi peluang untuk kita bertemu bagi menyambung perbahasan kita sehari semuka. Kita cubalah istiqamah, walaupun bukan setiap hari kita mampu buat, tapi kita cuba menghasilkan video pembelajaran yang boleh dimanfaatkan bermula daripada muka surat yang pertama sampailah muka surat terakhir Quran kita. InsyaAllah hari ini akan kita lihat muka surat yang ke-8, masih lagi di awal surah Al-Baqarah. Cuba perhatikan mushaf kita. Muka surat ke-8 ini ialah muka surat yang berada di sebelah kiri. Bermula dengan ayat 49 sehinggalah ayat 57. Bermula dengan potongan ayat wa idh najjainakum sehinggalah berakhir dengan kanu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jom sama-sama kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjainakum min ali fir'auna. Baik. Wa idh najjainakum, di sini adanya mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mithlain saghir, kita dengungkan dengan dengung dua harakat. Lagipun ada sabdu di atas mim. Kalaulah memang ada sabdu atas mim dan atas nun, pastilah mim dan nun tersebut akan kita dengungkan dalam semua keadaan. Min ali, nampak ada nun mati bertemu dengan hamzah membawa hukum izhar halqi, di mana kita akan sebutkan nun dengan terang dan jelas min. Sebab apa? Sebab izhar halqi, kalau kita lihat pada mushaf, simbolnya ialah nun mati tersebut ada tanda mati di atasnya. Min alifir, ra di sini kita nipiskan kerana ra tadi mati, sebelumnya huruf berbaris bawah dan selepasnya bukan huruf tebal. Okey. Fir'auna yasumunakum, mim mati bertemu dengan sin. Okey, mim mati ini kita tidak akan dengungkan kerana ia izhar syafawi. Bahkan kalau kita lihat atas mim ni ada tanda mati. Macam kita bincang sebelum ni, semua huruf yang ada tanda mati di atasnya dalam keadaan dia mati, huruf tadi akan kita sebutkan dengan sebutan yang jelas, tidak ada percampuran dengan huruf selepasnya dan tidak mungkin akan kita dengungkan. Su'a, nampak ada waw mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, hukumnya mad wajib muttasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Su'al azabi yudhabbihuna abna, ba di sini kita qalqalahkan disebabkan ba tadi berada di tengah-tengah perkataan ataupun di tengah bacaan, maka qalqalahnya sedikit sahaja, qalqalah surah sikit saja, abnaakum. Nampak ada apa ni? Ada alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan membawa hukum mad wajib muttasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Abnaakum, mim mati jumpa waw, mim mati ada tanda mati, izhar syafawi. Wa yastahyuna nisaakum, ada alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, mad wajib muttasil dipanjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Wa fi dhalikum, nampak ada mim mati ni, mim mati bertemu dengan ba. Nampak tak? Mim mati tu tak ada tanda mati. Bila dia tak ada tanda mati, maka pastilah dia tak akan disebut dengan jelas. Dia akan pasti bercampur dengan bunyi huruf selepasnya ataupun dia akan diidghamkan. Maka di sini mim mati berjumpa dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni bunyi dia sama dengan iqlab, iaitulah hanya sentuh saja. Dzalikum, sentuh, jangan kemam. Dzalikum, jangan kemam. Kemam tadi dia tak jadi ikhfa syafawi.
Ikhfa syafawi ini dia ada unsur ikhfa. Dalam kita sebut tu, dalam kita dengungkan mim tu ada bersembunyi huruf ba dalam tu. Sebab itulah kita tak boleh kemam. Kita hanya sentuhkan dengan sentuhan yang ringan sahaja. Dzalikum okey. Bala Balaun. Nampak alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan mad wajib muttasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Okey, di sini adanya tanwin nombor 99. Nampak? Kalau kita jumpa tanwin nombor 99 bermaksud dia bukan izhar. Dia pasti bunyi dia bukan bunyi nun. Mesti dia akan campur dengan huruf selepasnya. Kalau kita perhatikan hamzah baris 2 di hadapan ini bertemu dengan mim, maka hukumnya ialah idgham ma'al gunnah. Jadi bunyi dia bunyi mim. Balaum. Ada dengung sebab dengung idgham ma'al gunnah. Kemudian nun mati jumpa dengan ra, hukum dia idgham bila gunnah, bunyi ra terus, bunyi ra terus. Mir rabbikum, mim mati ada tanda mati di atasnya, izhar syafawi. Mir rabbikum azim. Nampak di sini adanya mad arid li sukun, kita panjangkan waqaf tadi 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Wa idh faraqna bikumul bahra. Di sini qaf qalqalah sughra. Faraqna bikumul bahra ada nun mati bertemu dengan jim. Bila nun mati bertemu dengan jim, hukum ikhfa hakiki, kita dengungkan 2 harakat. Ikhfa tu apa? Dengung dengan bunyi percampuran huruf, 2 huruf. Pertama bunyi dengung nun mati, dalam dengung tu ada unsur-unsur huruf selepasnya jim. Fa'anjainakum. Okey, mim mati ada tanda mati izhar syafawi, bunyi dia terang. Okey, di sini ghain jangan qalqalah, jangan jangan qalqalah. Ghain bukan sifat syiddah. Ghain tak boleh ada qalqalah. Aghraqna. Nampak adanya alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, hukumnya mad jaiz munfasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Alafir, rom nipis sebab sebelumnya baris bawah, selepasnya bukan huruf tebal. Fir'auna wa nampak nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa hakiki, kita dengungkan 2 harakat. Dengung ikhfa ialah dengung bercampurnya bunyi nun mati dengan sebahagian huruf selepasnya. Dalam dengung ada ta sikit, gitu ya. Kemudian tum, mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi. Nampak? Di sini adanya nun mati berjumpa dengan za, ikhfa hakiki lagi. Tetapi ikhfa yang ni kita kena tebalkan sikit dengungnya kerana nun mati tu bertemu dengan huruf-huruf yang isti'la, huruf-huruf yang agak tebal bila disebut, maka dengungnya pun tebal. Jangan muncung, jangan muncung ya. Isti'la ni tak ada muncung. Tanzurun, 2 harakat dengung ikhfa. Kemudian tanzurun. Di sini run ialah mad arid lis sukun, kita panjangkan waqaf ini 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Kemudian wa idh, ni pun jangan qalqalah sebab ramai orang tak perasan dia qalqalahkan zal. Wa idh, tak ada z sebab zal bukan huruf syiddah, bukan huruf syiddah. Wa idh wa'ad, dal qalqalah surah. Wa'adna Musa. Kenapa panjang? Sebab ada alif mad ni bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan mad jaiz munfasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Musa ra di sini tebal, tebal kerana ra ni mati sebelumnya berbaris atas, kita sebut sebagai ra tafkhim.
arba'ina lailatan. Nampak tak ada tanwin berjumpa dengan tha, hukumnya ikhfa hakiki. Kita dengungkan dengan dengung dua harakat, dengung bunyi bercampur antara nun mati dengan huruf selepasnya tha. Lailatan, ada tha sikit, ada unsur-unsur tha dalam dengung yang kita bacakan ikhfa tadi. Nampak mim sabdu, semua mim sabdu ialah wajibul gunnah, kita kena dengungkan dua harakat. Takhadtumul ni pun kena hati-hati ya, jangan kita tebalkan pula zal. Memang kha tu tebal, tapi jangan bawa ketebalan kha dalam zal. Kha tu memang kita tebal, tetapi bila sampai kat zal kita nipiskan balik. Khadh tumul jim qalqalah sughra. Ijla min nampak tak ada nun mati berjumpa dengan ba, iqlab. Kita dengungkan dua harakat. Iqlab ini ialah bunyi mim mati jumpa ba. Min ba'dihi, ada ha yang tersepit, antara dua huruf berbaris. Ada sebelum dia dal baris bawah, selepas dia waw baris atas, maka bila ha macam ni jadilah dia mad silah qasirah. Kita panjangkan dua harakat sebagaimana mad asli. Min ba'dihi wa antum. Nampak di sini nun mati jumpa ta, ikhfa hakiki, dengungkan dengan dengung dua harakat, dengung ikhfa, bunyi yang bercampur. Mim mati ada tanda mati, izhar syafawi, zalimun. Okey, mun ialah mad arid li sukun, kita panjangkan bunyi waqaf tadi dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Mim bersabdu wajibul gunnah, didengungkan dua harakat. Thumma afawna an, nun mati berjumpa dengan kaf, ikhfa hakiki, kita dengungkan dengan dengung dua harakat, dengung yang bunyi bercampur antara nun mati dengan sedikit unsur-unsur bunyi kaf. Mim mati bertemu dengan mim, iaitulah idgham mithlain saghir, kita dengungkan dua harakat. Kebetulan atas mim kedua ada tanda sabdu, maka memang perlulah kita dengungkan dia. Sekali lagi nun mati berjumpa dengan ba, hukumnya iqlab, iaitulah kita dengungkan dua harakat dalam keadaan bila kita dengungkan bibir kita bersentuhan secara ringan. Mim sentuh ringan sangat. Okey, bunyi dia bunyi mim mati jumpa ba. Ba'di dzalika la'allakum, mim mati ada tanda mati, izhar syafawi, tashkurun. Run ialah mad arid lis sukun, kita panjangkan bunyi waqaf kita dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqa, ra tebal kerana ra ini mati sebelumnya berbaris hadapan, maka bunyi dia ditebalkan. Furqana qana la'allakum, mim mati yang ada tanda mati, izhar syafawi, tahtadun. Nampak di sini dun ada mad arid lis sukun, kita panjangkan dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Wa idh, ingat idh ni jangan kita qalqalahkan, jangan wa idh, dia kena solid. Wa idh lembut saja. Wa idh qala Musa liqaumihi, nampak tak ada lagi maksilah. Maksilah ni ha bulat ataupun ha kepala itik yang berbaris bawah dan hadapan, bila mana dia tersepit antara dua huruf berbaris, sebelum dia mim baris bawah, selepas dia ya baris atas. Kalau ha macam ni akan kita panjangkan atas nama hukum maksilah, dan di sini ialah maksilah qasirah, maksilah yang dibaca dengan dua harakat. Baik. Ya qaumi, nun yang bersabdu wajibul gunnah, kita dengungkan dua harakat. Innakum, mim mati ada tanda mati, izhar syafawi. Zalamtum, mim mati ada tanda mati, jangan dengungkan, izhar syafawi. Nun mati berjumpa dengan fa, hukumnya
ikhfa hakiki, kita kena dengungkan bacaan ini 2 harakat. Dalam keadaan dengung ikhfa, iaitulah ada percampuran antara bunyi nun mati dengan sebahagian bunyi huruf selepasnya, iaitu fa. Masa dengung tu mulut kita bentuk macam nak sebut huruf fa, ya. Anfusakum mim mati, nampak dia tak ada tanda mati, bermaksud mim ni akan didengungkan. Kenapa? Sebab mim mati ini berjumpa dengan ba. Ingat hukum ikhfa syafawi, dia sama dengan iqlab, cuma iqlab tu mim yang dipinjamkan kepada nun, tetapi yang ni memang mim betul-betul mim. Jadi bila mim jumpa dengan ba, kita memang akan dengungkan 2 harakat. Di sini ikhfa syafawi, anfusakum kita akan sentuhkan 2 bibir secara ringan, macam ikhfa, macam iqlab juga, bit, okey, bittikhadhikumul jim qalqalah kecil, qalqalah sughra, la fatubu panjang, sebab waw mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan mad jaiz munfasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat ataupun 4 harakat ataupun 5 harakat. Maafkan saya. Kemudian ila bari'ikum, okey, kum di sini mim mati yang ada tanda mati, izhar syafawi, tak perlu dengung. Faqtulu, di sini panjang sebab waw mad berjumpa dengan hamzah dalam 2 perkataan, maka kita panjangkan dengan hukum mad jaiz munfasil 4 harakat ataupun 5 harakat. Kemudian lagi sekali nun mati jumpa fa, ikhfa hakiki, kita dengungkan dengan dengung 2 harakat. Dengung ikhfa ialah dengung yang bercampur antara bunyi nun mati dengan bunyi huruf selepasnya. Fusakum, mim mati yang ada tanda mati, izhar syafawi, tak dengung. Zalikum, mim mati ada tanda mati, izhar syafawi, tak dengung. Khairul lakum, nampak baru jumpa ni, tanwin berjumpa dengan lam, hukum dia idgham bila gunnah ataupun bi ghairi gunnah. Bila tengok lam tu pun dah diberi tanda sabdu, nak menunjukkan di sini idgham kamil, betul-betul bunyi huruf bersabdu saja. Khairul, bunyi lam. Lakum, kemudian lakum mim mati yang ada tanda mati, hukum dia izhar syafawi. Inda, nun mati berjumpa dengan dal, hukum dia ikhfa hakiki, maka didengungkan 2 harakat dengan bunyi yang bercampur. Inda bari'ikum, mim mati ada tanda mati, hukum dia izhar syafawi, tak dengung. Fataba alaikum, kita akan matikan di sini, kita akan wakafkan di sini bacaan kita. Innahu, okey, di sini adanya nun bersabdu wajibul gunnah. Nampak di sini ada mad silah qasirah, sebab di sini berbaris depan hujung perkataan yang berada antara 2 huruf berbaris. Sebelumnya nun baris atas, selepasnya baris depan. Jadi kita panjangkan atas nama hukum mad silah. Di sini mad silah qasirah. Innahu huwat tawwabur rahim. Nampak di sini ada him mad arid li sukun, kita panjangkan waqaf kita 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Kemudian wa iz, jangan qalqalah wa iz, tak ada z. Wa iz qultum, okey, mim mati yang ada tanda mati, hukum dia izhar syafawi, tidak dengung. Ya Musa, lan, nun mati berjumpa dengan nun, nun mati jumpa nun, hukum dia idgham ma'al gunnah, maka yang dibunyikan ialah nun. Kebetulan nun kedua tu diberikan tanda sabdu, maka dengunglah 2 harakat. Lan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Okey, tidak ada yang special di sini. Narallaha jahrah. Kalau kita berhenti di sini, sebabkan dekat atas tu tak ada apa-apa simbol, bermaksud kalau berhenti akan ada masalah kesempurnaan makna. Boleh berhenti sebab dalam Quran ni kalau nafas tak cukup, kita boleh
kita kena putuskan bacaan kalau nafas tak cukup. Jangan curi nafas. Bila kita berhenti dalam keadaan kita terpaksa berhenti ataupun terberhenti, nama dia waqaf idtirari, waqaf terpaksa, waqaf tak sengaja, waqaf kecemasan. Maka berhentilah mana-mana yang kita rasa dah tak boleh baca dah, putuskan, kemudian patah balik belakang, ambil sikit. Okey, saya ambil kat sini. Hatta, okey. Hatta narallaha jahratan nampak di sini ada tanwin berjumpa dengan fa, hukumnya ikhfa hakiki. Jadi kita kena dengungkan dua harakat. Dengung ikhfa ialah dengung bercampurnya bunyi nun mati dengan sebahagian bunyi huruf selepasnya, iaitu fa dalam kes ini. Fa akhadhat kumus sa'iqatu wa an, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Bunyi dengung ikhfa ialah bunyi yang bercampur bunyi nun mati dengan sebahagian bunyi huruf selepasnya. Dalam nun mati tu ada unsur-unsur ta, mim mati yang ada tanda mati, izhar syafawi, di sini ada nun mati bertemu dengan dha, ikhfa hakiki, kita akan dengungkan dua harakat. Dan dengung dalam kes yang kedua ini ialah kita tebalkan, sebab nun mati tadi berjumpa dengan huruf-huruf yang tebal, maka dengungnya pun tebal juga. Tanzurun, run ialah mad arid li sukun, kita kena panjangkan wakaf kita tu, bunyi akhir tu dengan panjang 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Mim yang bersabdu hukum dia wajibul ghunnah, wajib kita dengungkan 2 harakat. Ma ba'athnakum, di sini adanya mim mati bertemu dengan mim idgham mithlain saghir, kita kena dengungkan 2 harakat. Kebetulan atas mim kedua ada tanda sabdu. Kalau ada tanda sabdu atas mim, confirm mim tadi memang kena didengungkan tanpa sebarang khilaf. Mim kenapa mulut saya macam tu? Sebab di sini ada nun mati bertemu dengan ba membawa hukum iqlab. Iqlab ini ialah kita bacakan bunyi yang sama dengan ikhfa syafawi, bunyi mim mati jumpa ba. Jadi kita kena sentuhkan bibir kita secara ringan. Bibir atas dan bawah bersentuh secara sangat ringan. Jadi kita kena baca dengan bacaan iqlab. Ba'di mautikum la, mim yang mati ada tanda mati, izhar syafawi. La'allakum, mim mati ada tanda mati, izhar syafawi. La'allakum tashkurun, run mad alif lisukun, kita panjangkan bunyi wakaf kita 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna, nampak nun mati bertemu dengan zai, hukum dia ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Dengung ikhfa ialah dengung bercampurnya bunyi nun mati dengan sebahagian unsur bunyi huruf selepasnya. Di sini bunyi zai. Ada getaran zai dalam bunyi dengung nun mati tadi. Anzalna alaikumul man, nun bersabdu wajib dengung atas nama wajibul ghunnah. Manna wassalwa, kulu min. Di sini ada nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Ikhfa di sini tebal kerana nun mati di sini berjumpa dengan huruf yang tebal. Dahlah isti'la, itbaq pula, maknanya huruf yang cukup tebal, maka dengungnya pun tebal. Tebal, tebalkan bunyi dia. Min tayyibati ma razaqnakum, qaf di sini qalqalah sughra, jangan razaqa, jangan kuat sangat, jangan sampai ada bunyi hamzah, sikit saja razaq. Sebab dia qalqalah tengah-tengah bacaan. Nakum wama zalamuna walakin di sini adanya
nun mati bertemu dengan kaf, iaitulah hukum ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Dalam keadaan dengung tadi itu bunyinya bercampur antara bunyi nun mati dengan sebahagian bunyi huruf selepasnya. Di sini kaf, kanu, adanya waw mad bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan membawa hukum mad jaiz munfasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Lepas mad jaiz munfasil, kita nampak ada nun mati jumpa fa. Di sini hukum dia apa? Hukum dia ikhfa hakiki. Kita dengungkan dengan dengung 2 harakat kadarnya. Anfusahum, okey, mim mati yang ada tanda mati, izhar syafawi, yadlimun, tebal ni, jangan buat qalqalah, tak ada z. Dha bukan huruf syiddah, jadi dia tak ada lantunan. Yadlimun, mun ialah mad arid li sukun, kita panjangkan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat ketika mewakafkan di situ. Jadi begitulah hukum hakam yang terdapat dalam muka surat yang ke-8 untuk bacaan kita hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat sebagai satu bentuk ulang kaji. Video saya ni kita boleh, ini bukan untuk orang expert kan, orang expert ni tak payah tengok. Ni untuk orang yang mungkin nak ingat balik, nak tengok balik betul ke, ataupun nak tengok apa ya hukum hakam yang terdapat dalam satu muka surat ni. Maka video ni sesuai untuk orang yang nak revise, nak ingat balik. Kot-kot lah ada yang terlupa kan. Untuk orang expert jangan tengok malu saya. Jangan tengok malu saya. Okey, insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam video akan datang. Saya akan buat pula untuk muka surat belakang dia, muka surat yang ke-9 dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita semua untuk kita boleh beramal sebanyak-banyaknya. Ingatlah, sesungguhnya apa sahaja yang kita buat di muka bumi ini, dalam keadaan kita hidup di alam dunia ini, dia akan ada sesuatu yang dituai kemudian hari. Kalau kita buat perkara yang baik, kita akan menuai kebaikan di kebaikannya ataupun ganjarannya di mahsyar kelak, di akhirat kelak. Kalau kita buat jahat pun ada benda yang dituai. Tidak ada satu perkara pun yang terlepas daripada penuaian selepas kematian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama-sama dengan orang beriman, bangkit dengan Nabi SAW, dibangkitkan sebagai orang-orang yang akan mendapat syafaat, terutamanya syafaat Nabi SAW dan syafaat Quran, dan bolehlah kita lepas daripada azab-azab Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.